Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi tentang asas Flipgrid. Apa itu Flipgrid? Flipgrid adalah satu platform berasaskan video yang membolehkan guru dan pelajar menggunakan platform ini untuk saling berhubung di antara guru dan pelajar melalui video. Flipgrid sangat terkenal di seluruh dunia dan digunakan oleh ribuan pendidik dari seluruh dunia. Kita berkenalan sikit dengan apa itu Flipgrid. Mula-mula untuk pergi kepada Flipgrid ni, kita pergi pada flipgrid.com. Sekiranya anda belum lagi mendaftar, klik saja sign up. Dan kalau sudah mendaftar, klik saja login. Setelah anda tekan butang login ataupun sign up, anda akan dibawa ke bahagian ini. Anda boleh pilih untuk sign up dengan Microsoft ataupun Google. Gunakan email sekolah sebagai tempat untuk mendaftar supaya mudah untuk kita gunakan bersama anak murid yang menggunakan email sekolah juga nanti. Supaya ia lebih memudahkan kita untuk urusan-urusan pembelajaran nanti. Ini contohnya. Saya pilih satu akaun sekolah yang saya ada dan dia akan membawa saya ke bahagian ini. Kalau kita pengguna baru, dia akan keluar macam ni. Kita tekan saja get started. Inilah pemandangan yang akan kita nampak. Jadi grup ini adalah kita boleh ibarat sebagai kelas. Kita akan ada banyak grup nanti, kelas ataupun kumpulan ataupun organisasi. Ini kita akan buat kat sini. Topik ni adalah topik pembelajaran. Contoh, saya mengajar pendidikan Islam, saya kata untuk pembelajaran fardu ain. Saya letak nanti kelas 1 Khazin, topik dia fardu ain. Jadi pelajar akan respon dengan video dalam topik pembelajaran tersebut. Baik, kita pergi pada Discovery. Discovery ni adalah satu ruang untuk kita lihat template-template yang dibuat oleh pendidik Flipgrid dari seluruh dunia yang kita boleh gunakan sebagai bahan pembelajaran kita. Kita boleh copy saja dan paste template tu dalam akaun kita. Ini partner-partner yang menggunakan Flipgrid sebagai satu platform untuk menghubungkan mereka dengan para customer, para pengguna mereka. Contoh museum, zoo dan macam-macam lagi industri yang menggunakan Flipgrid. Itu adalah inspiring creators yang menggunakan Flipgrid. Jadi di sini kita boleh search apa sahaja topik yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita dan kita boleh gunakan semula template yang ada di dalam ruang Discovery ini. Contohnya kita gunakan template Introduce Yourself ni yang kita gunakan bersama para pelajar untuk sesi pengenalan diri pada hari pertama persekolahan. Lebih-lebih lagi secara PDPR. Boleh mencuba gunakan Discovery ini. Baik, kita pergi pada Shorts pula. Shorts ni antara bahagian yang paling saya suka sebab di bahagian ini kita boleh gunakan untuk merakam video yang penuh interaktif untuk kita kongsikan dengan orang lain. Jadi kita klik saja Shorts. Kita akan dibawa ke pemandangan ini. Inilah pemandangan saya dengan menggunakan Shorts. Di sini adalah kamera kita. Di sini adalah 10 minit. Maksudnya maksimum kita boleh gunakan Shorts ni selama 10 minit. Dan dia sebenarnya video pendek lah, berdurasi 10 minit ke bawah untuk Flipgrid. Lepas tu kita ada option kat sini, ada bermacam pilihan yang kita boleh upload video-video yang sedia ada di dalam desktop kita. Kita upload saja apa-apa video. Dan kalau kita tak nak rakam dengan cara live macam ni, kita boleh upload video yang sedia ada. Ini mic only. Jika kita nak dengar suara saja, tak nak tunjuk muka, kita gunakan mic only. Kalau pelajar contoh dia malu kan nak tunjuk muka dia, kita boleh kata dengan pelajar gunakan mic only untuk menghantar suara kamu. Kita klik saja balik, dapat tengok muka kita. Ini mirror video macam biasa, kita boleh ubah secara mirror. Ini mute. Ini adalah record screen. Yang menariknya Flipgrid ni kita boleh record screen kita. Macam mana kita record dekat PowerPoint dan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kita klik start screen recording ni,
Kita boleh share kita punya screen selama 10 minit untuk kita share kepada orang lain. Okay. Sama macam kita guna Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya. Okay, ini adalah efek yang menarik. Kita boleh gunakan di sini. Kita ada filter, macam-macam jenis filter kita ada. Okay, contoh filter macam ni untuk mencantikkan lagi kita punya video. Okay, kita pilih ni kalau tak nak gunakan filter. Kita patah balik. Ada teks. Okay, contoh saya tulis nama saya, Ahmad Faisal. Okay, kita boleh kecilkan dia. Okay, yang ni kita belum mula merakam. Kita cuma set up dulu kita punya pemandangan kamera kita jadi menarik. Kita boleh ubah color, ubah macam-macam yang style yang kita minat. Okay, kita patah balik kat sini. Kita ada pen. Boleh ubah dia punya ketebalan pen tersebut. Contoh nipis saja macam ni. Warna apa kita nak, kita boleh conteng kat sini. Gitu. Yang menarik tentang Flipgrid. Selain itu kita ada board. Board ni contoh saya pilih board di sini. Inilah macam contohnya ada, dia bahagikan lah kita punya kamera ni pada dua bahagian. Satu ruang menulis contohnya, satu bahagian muka. Kita boleh pilih untuk besarkan dia atau nipiskan dia. Nipiskan dia atau besarkan dia, ikut kita. Kalau macam tu contoh saya bagi dia balance macam ni lah. Saya lebihkan pada muka saya. Kita patah balik kat sini. Kita boleh pilih stiker. Contoh saya ada stiker hat. Saya pilih apa saja jenis topi yang ada kan. Contoh saya ada topi cowboy. Saya letak dekat kepala saya ni. Nampak? Seronok. Kalau pelajar buat ni dia seronok lah, yang menggunakan aplikasi seperti ini untuk mereka sengit sikit macam cowboy. Banyak lagi stiker kalau kita nak kan, kita boleh letak. Okay, saya letaklah cowboy ni kat sini dulu. Okay. Selain tu, patah balik sini, patah balik. Kita ada GIF juga, GIF. Macam-macam video GIF yang ada kat sini. Kita boleh search apa yang menarik dekat GIF ni. Contohlah saya letak kat sini. Okay. Kan? Gambar yang menarik untuk kita susun kat sini. Okay, terpulang pada guru-guru, terpulang pada anda. Kreativiti dan keperluan. Pada saya keperluan tu lebih utama untuk kita gunakan aplikasi fungsi-fungsi ini. Okay, kita pergi kepada media. Kita boleh letak gambar kita. Contoh saya letak gambar saya satu kat sini. Gambar yang sedia ada dalam desktop kita boleh letak di sini. Dan ada lagi frame. Kita boleh pilih frame yang menarik. Macam tu kan. Kita boleh pilih lagi mana frame yang sesuai. Yang menariknya contoh kita ada frame ini. Macam frame bentuk berita. Menarik kan. Boleh pilih saja dekat bahagian frame. Kita letak balik. Inilah pilihan-pilihan yang menarik, efek-efek yang menarik yang ada dalam video Flipgrid. Dan yang terakhir, dan ni yang antara yang terbaru lah dalam Flipgrid, kita ada backdrop. Kita boleh pilih apa saja backdrop yang ada. Kita boleh juga upload kita punya backdrop sendiri. Contoh saya letak sky lah, macam ni ataupun macam ni, menarik. Okay, itu adalah backdrop yang kita ada. Dan kita boleh pilih di mana kedudukan muka kita. Kita nak kecilkan dia, kita nak pergikan dia ke kanan, okay, ataupun kita nak besarkan. Okay, dalam ini dalam template yang saya pilih, backdrop yang saya pilih ni lebih sesuai lah. Saya letakkan muka saya di bahagian tengah. Ok, bila kita dah siap susun, dah cantik, dah semua ikut keperluan kita, kita bolehlah mula merakam. Klik saja bahagian tengah ni, bersedia untuk rakaman. Kita ada 10 minit untuk rakam. Di sini untuk rakam. Jadi kita boleh cakap apa saja video, dan kita boleh tambah lagi efek, boleh tambah teks lagi untuk membantu kita punya video ni. Dan apabila kita dah selesai rakaman, misalnya saya dah selesai dengan rakaman saya dah gunakan efek-efek yang ada ni untuk membantu video saya ini, saya klik saja next.
kita boleh add more. Kalau kita nak edit balik apa video kita klik next saja. Kalau kita dah tak ada apa kita nak edit, okey, kita boleh tambah music. Ini pun adalah satu yang terbaru dalam Flipgrid. Kita cari muzik-muzik yang sesuai. Dah selesai, dah kita puas dengan video kita, kita pun klik next. Kita boleh take selfie. Macam ni selfie kita boleh ubah balik backdrop kita. Okay, saya ambil selfie ni, saya klik. Inilah selfie saya. Saya pun klik confirm. Ni. Okay, boleh juga upload foto yang sedia ada dalam kita punya desktop. Klik saja di sini. Kita boleh terangkan lah description kat sini, optional kan. Saya buatlah testing. Baik, kita klik saja confirm. Jadi dia akan upload video kita. Jadi video kita ini telah siap dan sedia untuk kita kongsikan di mana-mana sahaja. Jadi apabila kita klik copy ni, kita kongsikan kepada orang lain. Orang lain boleh melihat video kita tanpa perlu mempunyai account Flipgrid. Itu yang menarik tentang Short. Jadi mereka tak perlu ada account Flipgrid, mereka tak perlu akses ke dalam Flipgrid terlebih dahulu untuk melihat video kita. Dengan hanya menekan link kita, mereka boleh tengok video yang kita buat tadi. Dia juga boleh di-download. Boleh juga kita share QR code, masuk ke dalam Google Classroom. Kita embed kod video ini, kita masuk ke dalam Microsoft Teams, Remind, Twitter kita pun kita boleh integrasikan dengan Flipgrid ni. Okay, kita klik close saja. Di sinilah video kita. Jadi kita pergi pada profile pula. Ni gambar profile kita ni kita boleh ubah. Kat sini saya dah ubah, saya dah letak gambar saya. Kalau kita nak ubah, kita boleh ubah gambar ni. Okay, ini nama-nama kita. Kita nak letak organisasi kita isikan lah. Supaya orang lain di dalam community Flipgrid ni boleh mengenali siapakah kita. Mudahkan kita untuk berkolaboratif bersama pendidik lain dari seluruh dunia apabila kita isi maklumat yang lengkap. Okay, di sini kita boleh tengok di social. Kita boleh berhubung dengan apa jenis social media yang kita isikan social media kat kita di sini, supaya orang lain daripada community Flipgrid boleh tahu, boleh mengetahui tentang kita. Di sini adalah antara yang penting untuk kita letak. Caption ni kalau kita banyak bercakap dalam bahasa Inggeris untuk video Flipgrid kita, saya sangat menyarankan kita letaklah, kita onkan caption kepada English. Tapi kalau kita banyak menggunakan bahasa selain daripada bahasa Inggeris, contohnya bahasa Melayu, saya cadangkan supaya bahagian close caption ni kita off. Sebab Flipgrid ni dia akan mengesan bahasa Inggeris sebagai caption. Tetapi kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu, dia akan tulis juga caption tu dalam bahasa Inggeris, dan terjemahan bahasa tu dia tidak tepat. Caption tu tidak tepat sebab dia cuma detect bahasa Inggeris, sedangkan kita bercakap bahasa Melayu. Jadi kalau kita banyak menggunakan bahasa Melayu, saya cadangkan kita gunakan close caption. Tapi kalau kita banyak menggunakan Inggeris, kita letaklah secara automatiknya kepada bahasa Inggeris supaya membantu orang lain mudah melihat video kita dengan caption. Jadi dah selesai, kita update saja default setting kat sini. Achievement ni sangat menarik untuk dicuba. Okey, jadi boleh cuba gunakan Flipgrid dan mendapatkan certification persijilan yang ada dalam Flipgrid. Contoh sekarang kalau kita dah mula mendaftar dan mula menggunakan Flipgrid, kita akan menjadi community member. Kita dapatlah community member ni, kita dapat badges yang kita boleh kongsikan dalam media sosial kita. Di sini kalau kita nak cuba jadi student voice ambassador, kita boleh klik di sini. Kita boleh klik di sini untuk mengetahui apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang student voice ambassador. Di sini kita boleh cuba mencapai certification yang ada dalam Flipgrid sehingga kepada level 3.
Okay, community builder ni kita boleh bina community kita sendiri. Berapa orang yang menggunakan Flipgrid yang melalui kita. Contoh kita melatih orang tu menggunakan Flipgrid, membina akaun Flipgrid melalui kita. Jadi batch ni akan menyala lah. Penggunaan ni sebagai motivasi kepada kita untuk dalam penggunaan Flipgrid. Paling tinggi ni sehingga 1000 pendidik yang menggunakan Flipgrid dengan sebab kita boleh bekalkan mereka dengan dengan link ini. Ni macam-macam lagi achievement pencapaian yang kita ada. Kalau dalam video kita tu ada 50,000 video, dia akan menyala semua ni. Cantik kan? Dan yang terakhir untuk saya terangkan di sini adalah kita pergi pada Grid Pals. Grid Pals ni adalah satu bahagian yang menunjukkan pengguna Flipgrid dari seluruh dunia. Kita boleh mencari pengguna-pengguna Flipgrid di seluruh dunia. Kita klik saja button ni. Contoh, kita boleh tahu siapakah pengguna yang Flipgrid yang dimaksudkan ni. Terlalu ramai. Jadi macam ni kita nak buat, kita filter mereka. Kita filter, kita cari dekat sini mengikut subjek. Kita boleh filter. Ataupun kita kecilkan sedikit bahagian ni. Kita cari dia ni di Amerika kan, ramai orang gunakan. Bila kita kecilkan peta dunia ni, kita akan dapat melihat para pengguna Flipgrid dari seluruh dunia. Di sini kita tengok di Malaysia pun ada. Kita besarkan bahagian ni. Okay, kita cari di Malaysia ramai pengguna Flipgrid di Malaysia ni. Contoh saya nak berhubung dengan salah seorang pengguna Flipgrid daripada Sarawak. Okay, Sarawak, saya cari di manakah mereka. Contohnya saya cari ni, siapakah yang berada di sini. Okay, Nakib Sakwan daripada Sarawak. Kalau saya nak berhubung dengan dia, saya boleh berhubung melalui laman-laman sosial media yang dia letak di sini. Jadi setakat itu, inilah sahaja penerangan asas untuk Flipgrid, dan selamat mencuba.